Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada pagi yang mulia ini kita berada di awal bulan Muharram 1442. InsyaAllah kita akan tadabbur ataupun baca beberapa ayat berkaitan dengan peristiwa hijrah, iaitu surah Al-Anfal, ayat 72 sehingga ayat 75. Itu dipanggil ayat tentang hijrah yang mengandungi beberapa hukum hakam di dalamnya. Adapun peristiwa hijrah itu di alam ayat lain, dalam ayat yang berkaitan. Jadi kita baca dulu beberapa ayat yang kita nak tadabbur ini, insya-Allah. Buka Quran, surah Al-Anfal. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ini ayat kita ni, para jemaah perhati berapa kali ada wallazina amanu wa hajaru wa jahadu.
Tengok ayat yang 72, ada dua kali, walladzina amanu wahajaru wajahadu, kemudian walladzina amanu walam yuhajiru. Kita tanda. Kemudian ayat yang 74, walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Kemudian ayat 75, walladzina amanu mim ba'du wahajaru wajahadu ma'akum. Jadi dalam ayat kita ini ada 3 kali walladzina amanu wahajaru wajahadu. Kalau kita baca sekaligus, mungkin kita nampak macam ayat berulang. Kata di para ulama tadabbur, dalam ayat Al-Quran ini kalau berulang ada makna lain yang dikehendaki. Mana dia tidak ulang saja-saja. Sama ada nak menguatkan yang pertama, itu dia panggil takkid, penguat. Mana ayat yang penguat untuk nak menguatkan yang pertama. Ataupun ada makna lain yang dikehendaki dalam ayat ini, ada peristiwa lain yang menyebabkan ayat itu turun sama dalam beberapa kali. Jadi insya-Allah dalam perbincangan ringkas kita ini, kita cuba lihat ayat yang pertama dahulu, apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Syarat yang pertama, kita nak ambil perbincangan kita dengan siapa? Dengan orang yang beriman. Wahajaru, dan sifat yang kedua, orang yang berhijrah. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta benda. Wa anfusihim, itu yang keempat. Dan berjihad dengan jiwa mereka, dengan nyawa mereka, dengan tubuh badan mereka. Berjihad di mana? Fi sabilillah, pada jalan Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ini di antara kriteria perbincangan kita kepada orang ini. Jadi dalam ayat yang pertama ini, para ulama telah membincangkan tentang maratib al-muhajirin. Peringkat orang hijrah tu ada beberapa peringkat. Dari sudut sejarahnya, ada dipanggil al-muhajirun al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun, orang yang berhijrah di peringkat awal. Bila? Iaitu ketika mereka ditekan oleh Quraisy yang begitu dahsyat, maka Nabi SAW telah memberi keizinan kepada mereka supaya berhijrah ke mana? Ke Madinah. Kemudian mari pula ayat yang kedua, walladzina amanu wahajaru, itu dipanggil martabat yang kedua, orang yang berhijrah ke Madinah setelah berlakunya perjanjian damai dengan Quraisy di mana? Di Al-Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah, iaitu pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6. Jadi cerita Hudaybiyah ni saya tak ulang lagi di sini. Para jemaah boleh tengok di dalam tafsir kita kepada surah juzuk yang ke-26. Akhir juzuk yang ke-26. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia panggil perbincangan di sana telah dibincang surah Al-Fath dalam juzuk yang ke-26. Kemudian dalam kumpulan hijrah ada juga para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, kerana Mekah sudah tidak sesuai lagi untuk mereka, tekanan yang terlalu dahsyat. Maka Nabi SAW bersabda, kamu pergilah ke Habasyah, di sana ada raja yang tidak menzalimi sesiapa. Maka sahabat-sahabat berhijrah ke sana. Dan ada yang berhijrah selepas itu ke Madinah. Maka para jemaah sekalian, innal ladzina amanu wahajaru, orang yang beriman dan berhijrah. Maka hijrah yang kita bincang di sini iaitulah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Thayyibatul Thayyibah, di peringkat awal. Peringkat awal maknanya sebelum Nabi SAW sendiri berhijrah.
ataupun lebih tepat sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sebab apa? Tuan-tuan tanda. Sebelum perjanjian Hudaibiyah, orang nak pergi ke Madinah ditahan dan ditekan. Sehingga sampai peringkat dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wajahidu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta benda mereka. Contohnya seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, bila dia nak hijrah, Quraisy tahan dia. Kami tak akan bagi visa keluar kamu daripada Mekah ini. Kamu datang ke Mekah dulu tangan kosong. Kata orang selai sepinggan, mari. Sekarang ni mau ada harta. Mu nak hijrah dengan harta kamu? La. Suhaib kata tak apa, kalau aku tinggal harta mu lepas ada aku pergi. Lepas. Maka ditinggalnya hartanya di Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu itu diambil oleh Quraisy. Maka Allah Ta'ala sebut wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta. Kemudian baru mari wajahadu wa bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Artinya ada sahabat radhiyallahu anhu yang terpaksa tinggalkan harta benda dia semata-mata kerana nak berhijrah kepada Allah, meninggalkan bumi yang tidak sesuai untuk mereka beribadat secara terang-terang di tempat itu. Maka Allah Ta'ala izinkan mereka pergi ke Al-Madinah. Kemudian kumpulan yang kedua, itu dipanggil amanu wa hajaru. Kalau kata hajaru bermakna orang yang berhijrah. Dalam bahasa Arab ni para jemaah sekalian, dia ada satu lagi, kita gugurkan alif, dia panggil hajara. Hajara makna meninggalkan. Hajaru orang yang berhijrah, berpindah. Mana kalau kita kata contohnya orang ni berkawan dua orang, tiba-tiba yang seorang kawan dia ni tak baik. Dinasihatkan, nasihat, diberi tazkirah, semua tak peduli, tak irau, maka dia kata hajara fulan, orang tu telah meninggalkan kawan dia tu. Kawan mana? Yang tak baik. Ataupun dalam konteks kita berhijrah, hajara al-ma'asi wal munkarat, orang ni juga telah meninggalkan maksiat dan mungkar. Tetapi bila kata hajaru, berhijrah, dalam bahasa Arab ni bila dia tambah huruf, mana ada tambah perbincangan. Artinya kamu nak berhijrah. Para jemaah sekalian, bila sebut makna perkataan hijrah bukan sama dengan hajara, dengan meninggalkan. Sebab bila kata hijrah, dia perlu kepada pengorbanan. Perlu kepada suatu perkara yang berat. Sebab itu nama dia hijrah. Dan saya sering buat bandingan yang simple untuk kita faham para jemaah sekalian, iaitu perbezaan di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berisra, Allah Taala hantar mari Burak, ingat kan? Tapi waktu hijrah tidak. Nabi terpaksa keluar dari rumah dia secara sembunyi, pergi ke Sayyidina Abu Bakar, bersembunyi dalam gua selama 3 hari, kemudian keluar pula ke Madinah melalui jalan-jalan yang tidak biasa. Biasa kita panggil jalan utama kan. Tak, Nabi kita paksa kena guna seorang guide, nama dia Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, pakar khirit, orang yang pakar dalam bidang jalan, terpaksa kena bayar upah dia orang ni untuk bawa lari daripada jalan biasa. Dalam istilah kita hari ni diguna jalan tikus. Ingat jalan tikus? Tak. Jalan tikus ni, tapi bagi saya sesuainya kalau untuk orang Arab kita tak kata jalan tikus, jalan dop. Sebab dop tu lebih ramai di negara Arab. Jadi tikus ni tempat kita ya, kan? Kita asyik duk cari minyak dop ya kan. Maka itu jalan dop. Artinya jihad itu adalah satu perjuangan yang mesti dilalui. Maknanya kalau kamu nak berhijrah, kerana itu dia kembarkan allazina hajaru wa jahadu. Mana jihad itu dengan harta dulu peringkat awal. Kemudian bila harta dah banyak, kita perlu jihad pengorbanan kepada diri kita. Itu yang disebut oleh para ulama tafsir. Kemudian kita pergi kepada golongan yang kedua. Tanda para jemaah, wallazina awaw wa nasaru. Dan orang-orang Ansar. Ini kumpulan yang kedua di dalam ayat ini. Al-Muhajirun, bila kata muhajirin, makna orang tu mari daripada Mekah ke mana? Ke Madinah. Wallazina awaw wa nasaru.
Nasaru maknanya golongan Ansar. Apa makna golongan Ansar? Orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan, bukan biasa-biasa. Nah, mari sini, mari ke Madinah, kami beri tempat tinggal, kami beri makanan, beri harta. Dan juga jangan lupa dalam perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para Ansar yang datang ke Aqabah. Di mana Aqabah? Tuan-tuan pergi haji, ingat ke tidak tempat kita melontar Jamratul Aqabah? Ingat tempat melontar? Biasanya saya kalau lepas melontar kita berjalan, kita tunjuk tu depan tu ada satu masjid kecil, masjid. Kita nampak macam dia buat dengan tanah dulu. Sekarang sudah dibesarkan. Nama dia Masjid Al-Bai'ah. Tempat perjanjian Bai'atul Aqabah di antara Nabi dengan orang Madinah. Nabi berjanji macam mana? Nabi SAW berjanji bahawa bila Nabi ke Madinah, mereka mesti memberi pertolongan, bantuan dan mana'ah. Apa nama mana'ah? Perlindungan. Sebagaimana mereka lindungi anak dan isteri mereka, maka Nabi SAW mesti dijaga. Sebab itu tidak dinamakan Nabi sebagai pelarian, tetapi Nabi adalah sebagai muhajirin yang telah membuat perjanjian 2 kali. Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua, barulah Nabi, kemudian Rasulullah hantar dulu, iaitulah Sayyidina Mus'ab bin Umair sebagai guru di Madinah sebagai persiapan. Bila siap, Allah Ta'ala wahyukan dan Quraisy sudah kemuncak nak bunuh Nabi SAW, maka pada waktu itu dilepasnya Nabi berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Maka dalam ayat ini Allah kata wallazina awaw, orang yang telah memberi kepada kamu tempat tinggal, wa nasaru, dan pertolongan kepada orang Islam yang berjaya itu, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela di antara satu sama lain. Penyokong dan pembela, maknanya dia panggil wali. Wali ni kita kena ingat, bila kita kata wala, mana kita telah memberi satu kepercayaan, memberi satu, orang panggil kerjasama, memberi satu pakatan yang begitu mantap di antara muhajirin dengan Ansar. Nabi SAW di antara agenda besar bila sampai di Madinah, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara muhajirin dengan Ansar. Sampai peringkat mana walak di sini? Tanda para jemaah, sampai peringkat yatawarasun, mereka boleh menerima pusaka. Contohnya Abdurrahman bin Auf telah dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi'. Sa'd bin Rabi' ni orang kaya besar, ahli koprak di Madinah. Abdurrahman bin Auf siapa? Ahli koprak di Mekah. Tapi oleh kerana dia hijrah bi amwalihi wa anfusihim, harta dia tinggal di Mekah, sampai di Madinah kosong tangan. Nabi letak dia dengan Sa'd bin Rabi', sama-sama ahli koprak. Maka orang panggil senang nak bincang. Manakala kita duduk buat pun, kita tahu nak buat apa. Kalau bagi duduk dengan orang kaya, bagi orang yang tak kena cara, payah. Jadi Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu wa ardahu, dia kata, Abdurrahman, mu ambil sebahagian daripada harta aku, kamu uruskan, sebahagian lagi tinggal untuk aku. Pilih mana-mana isteri aku yang kamu berkenan, insya-Allah saya ceraikan, habis hendak mu kahwin. Kita kena ingat, jangan buat zaman kita hari ni. Kalau buat zaman kita hari ni, balik saja kita. Zaman tu zaman orang yang punya jiwa yang kuat, orang yang tidak nak kepada harta orang, orang yang bersifat zuhud, yang tidak tamak. Abdurrahman berkata, barakallahu fi ahlika wa malik. Allah Ta'ala berkat kepadamu pada hartamu dan keluarga kamu. Jadi kita kalau kita pergi rumah orang, orang bagi hadiah kepada kita, di antara doa yang kita kena kata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Allah Ta'ala berkat hartamu dan keluarga kamu. Abdurrahman doa kan? Kita kena doa kepada sahabat-sahabat kita. Ingat doa tu? Apa ya? Kalau orang kita bagi bantuan, tolongan kepada kita, kita kata apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Allah Ta'ala berkat harta keluargamu dan harta bendamu. Abdurrahman kata, tak payah. Terima kasih, jazakumullahu khairah. Tunjukkan di mana pasar Madinah. Artinya ba'duhum awliya'u ba'din, mereka dahlah tolong menolong, bersatu yang begitu mantap, dan mereka juga kalau mati boleh pusaka. Keluarga di Mekah yang kafir jangan harap pusaka, tidak ada lagi. Kumpulan yang ketiga, tanda tuan-tuan, wallazina amanu wa lam yuhajiru,
Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, dia beriman tapi takut kepada ataupun secara amat sembunyi sehingga Quraisy tak dapat kesan dia ni beriman ke tidak. Senyap-senyap ya dia beribadat dalam rumah dia, dia tak sembah berhala, dan dia mana orang beriman kepada Allah Ta'ala tetapi tidak berhijrah. Sebab-sebab tidak berhijrah tu macam-macam lah disebut oleh para ulama tafsir. Ada yang mengatakan sebab takut nak hijrah, nanti pecah rahsia dia punya iman. Ada yang mengatakan kerana mereka belum bersedia, kan setengah daripada jawapan kita ni kenapa tak pergi, belum bersedia. Ada yang mengatakan kerana sayang kepada harta. Sayang kepada harta. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Allah kata apa? Dan kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka. Maknanya kalau kita pergi Madinah, walaupun kita ni anak beranak keluarga, sahabat kita, keluarga kita yang berada di Mekah yang tidak berhijrah, kalau mati mereka tak dapat pusaka. Walaupun adik-beradik, walaupun keluarga yang terdekat sudah putus, bila kembali semula connecting, hatta yuhajiru, sehingga mereka berhijrah balik ke Madinah, maka sambung balik. Tapi Allah Ta'ala beri kebenaran, wa inistansarukum fid din, dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam bentuk perkara menentang musuh untuk membela agama. Contohnya mereka ini ditindas, dia minta kita bantu mereka, Allah kata apa? Fa'alaikumun nasr, maka wajiblah kamu menolongnya. Dia masih orang beriman, cuma mereka lemahnya, silap dia tidak hijrah. Kalau dia minta tolong kita kena bantu dia. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Contohnya keluarga kita ni beriman, dia minta tolong kita nak pergi lawan kumpulan orang yang tidak Islam, tapi dia sudah ada perjanjian damai dengan kita. Ini Islam mementingkan perjanjian. Bila kita berjanji, jangan mudah-mudah nak batal. Jangan mudah-mudah pagi ni SD lain, petang pagi ni berjanji dengan orang lain, petang berjanji dengan orang lain. Itu tidak ada dalam Islam. Islam berjanji dengan prinsip yang mesti ditunaikan. Mana aku janji main-main, tidak ada. Kalau mereka nak minta tolong, nak lawan orang yang walaupun bukan Islam tapi ada perjanjian damai yang kita, maka tak boleh kita tolong mereka. Illa ala qawmin bainakum min mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Tengok Allah Ta'ala akhir ayat ini dengan apa? Dan ingatlah Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan. Maknanya sekarang ni ada 3 kumpulan, Muhajirin, Ansar, orang yang beriman tapi tidak berhijrah. Maka 3 kumpulan ini cara berinteraksi yang berbeza. Berbeza. Baik, kita pergi pada kumpulan yang keempat. Dalam ayat ini ada satu lagi kumpulan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang kafir, betul-betul kafir. Ba'duhum awliya'u ba'din, setengah mereka menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Mana kafir sama-sama dia, tak usah kita duduk sibuk-sibuk dengan dia. Kalau dia nak mari dengan kita dengan syarat-syarat yang ketat, kita boleh buat perjanjian damai dengan orang kafir, tapi tengok keadaan. Contohnya, dia mari nak berjanji damai dengan kita tengok. Kalau kita kuat, kita mesti perjanjian itu memihak kepada kita. Kalau kita lemah, kita pasti kita kena akur. Contoh yang berlaku di dalam perjanjian Hudaibiyah. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku yang saya tulis, Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah, kan? Ada buku tu. Dalam bab Masjid Al-Hudaibiyah, saya cerita beberapa muka surat ringkas, tapi ada cerita. Dalam perjanjian itu, ketika Nabi SAW nak tulis, Sayyidina Ali yang menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Kata di Suhail bin Amru, mufawid Quraisy, awak panggil ketua wakil Quraisy, kita tak kenal apa dia Ar-Rahmanir Rahim.
mu tulis bismikallahumma. Sayyidina Ali teragak-agak, kenapa nak hapuskan? Ini nama Allah. Nabi kata tulis seperti yang dia nak. Bismikallahumma. Mari pula daripada perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail kata la, kalau aku tahu mu Rasulullah, bermakna kami telah zalim kepada kamu sebab menyekat kamu masuk Masjid Haram. Mana dia tak iktiraf, kalau dia iktiraf dia Islam. Habis tulis di antara Muhammad bin Abdullah. Nabi kata tulis. Masya Allah. Dalam di antara perjanjian banyak-banyak yang nampak sangat tidak adil. Di antara perjanjiannya 10 tahun gencatan senjata. Itu tak apalah kan. Tapi dia kata mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah, kamu kena hantar balik. Nabi kata tulis. Mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, kami tak akan hantar balik. Tulis. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, alasna ala haq, bukankah kita orang benar, mereka orang yang kafir, kenapa kita nak tunduk? Ini dia panggil siasah. Para ulama mengatakan di saat kita nak berunding, janganlah kasar-kasar, kalau tidak tak jadi runding lah kita. Kita nak berunding, kita kena tengok kepentingan yang kita boleh bertanazul, boleh bertolak ansur, tetapi ada kesan yang lebih besar daripada itu. Jadi alhamdulillah, sehingga sahabat-sahabat tak puas hati, Nabi kata, aku Rasulullah. Nabi sebut, aku ni Rasulullah, aku taat kepada Allah Azza wa Jalla, kamu jangan bantah. Sampai mereka begitu, artinya walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin, puak-puak kafir ini memang mereka akan bersatu sebagaimana kata al-kufru millatun wahidun. Orang kafir ni satu agama dia. Agama dia syirik pada Allah Taala. Tak kira nama apa atas dunia ni. Nah, nama-nama kafir ni, nama-nama yang bukan Islam ni, Yahudi ke, Nasara ke, apa saja nama, yang pentingnya mereka itu satu di atas dasar syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Mungkin cabang-cabang hukum berbeza. Allah kata apa? Ini amaran. Tengok ayat. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan jika kamu wahai umat Islam tidak menjalankan dasar bantu-membantu sesama kita, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, nascaya akan berlakulah fitnah. Apa nak fitnah? Kekacauan. Kacau bila di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Para ulama ketika mentadabbur ayat ini menceritakan kepada kita, tuan-tuan kena ingat, bilangan umat Islam seluruh dunia pada saat ini berapa? Dulu kita kata 1 bilion lebih, tapi saya baca dalam internet, dia kata untuk tahun bancian tahun 2020, maknanya ada sekitar umat Islam ini, wallahu alam, saya baca dalam maklumat yang saya terima ini, dia kata 1.9 bilion. Ramai kita, kan? Maka nisbah 20, banyaklah nisbah kita, alhamdulillah. 1.9 bilion penduduk dunia ini Islam. Yang Islam pula ada terbagi kepada Ahlus Sunnah, ada terbagi kepada puak-puak Rafidah, ada kembali kepada ajaran sesat, macam-macam cerita. Yang penting itu bilangan yang begitu ramai. Tapi kalau sekali negara umat Islam diganyang oleh kuasa-kuasa besar dunia ini, apa yang kita boleh buat? Kita ada OIC, kita ada Rabitah Al-Alam Al-Islami, Rabitah kan, ada berapa puluh negara Islam ada di situ. Kemudian ada pula OIC, sampai budak-budak buat main-main, OIC, tak buat apa-apa, tengok saja. Diganyang oleh kuasa besar, tidak ada kesatuan umat. Because tidak ada kesatuan umat, inilah yang jadi takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kerusakan yang besar. Agama kita tidak nampak gah di atas dunia ini, sedangkan agama itu daripada sisi Allah Azza wa Jalla, tapi nampak tidak besar. Sebab perpecahan umat Islam ini sangat bahaya, hasil daripada perpecahan kita yang menyebabkan kita diganyang. Sedangkan para jemaah sekalian, kita sudah ada tamadun yang besar. 800 tahun Islam memerintah di Andalus, yang begitu tamadun. Sahabat-sahabat yang kita pergi di sana, kami ni ustaz, sambil-sambil ambil gambar, sambil-sambil menangis. Tengok bagaimana masjid telah bertukar menjadi tempat gereja, bagaimana tingginya darjat Islam telah menjadi kehinaan. Kita kata itu cukup besar. Baik, kita pergi pada ayat 74.
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tengok, Allah Ta'ala ulang ayat yang sama. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, serta berjihad pada jalan Allah. Apa yang tak ada dalam ayat ni dengan berbanding ayat 72? Cuba tengok, siapa perhati ayat Quran. Di sini tidak ada lagi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa? Sebab apa? Kata di ulama, sebab ayat ini orang yang berhijrah ba'da sulhi, selepas perjanjian damai. Setelah Nabi buat perjanjian damai dengan Quraisy di Mekah pada tahun yang ke-6 itu, mana Quraisy adalah dia panggil gencatan senjata selama 10 tahun. Aman. Sehingga Quraisy buat perjanjian, siapa nak ikut Muhammad di kalangan kabilah-kabilah, masuk. Siapa yang nak kekal duduk dengan Quraisy, mari sini. Jadi orang nak berhijrah tak boleh sekat lagi. Sebab kita sudah ada MOU, sudah ada piagam perjanjian damai, sudah ada, maka dikurangkan sikit, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, mereka berjihad. Maknanya hijrah itu masih lagi jihad, tapi tak sama orang yang berjihad sebelum apa? Sebelum sebelum Hudaibiyah dengan selepas Hudaibiyah. Bila hijrah ini berterusan, sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Bila buka kota Mekah? Tanda, tuan-tuan. Saya suka bagi fakta, maklumat supaya kita lekat dalam kepala. Pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Di antara Hudaibiyah dengan tahun yang Hudaibiyah berlaku pada Zulqa'dah tahun yang ke-6, anggaran kitanya tak sampai 2 tahun, mungkin dalam 20 bulan. Inna fatahna laka fatham mubina, maka Allah Ta'ala beri Nabi kita masuk ambil balik Mekah, maka Mekah telah menjadi negara Islam dan umat Islam telah satu. Mekah, Madinah satu negara. Maka ketika itu keluar arahan daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah di atas nama walladzina amanu wa hajaru setelah pembukaan kota Mekah. Nak hijrah macam mana? Mekah pun negara Islam, Madinah pun negara Islam, duduk sini. Kecuali walakin jihadun wa niyah, kecuali berjihad dengan niat untuk berjihad. Maka para jemaah sekalian, orang yang berhijrah selepas daripada sulh, ringan sikit, dia tak sebut lagi dah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang tetap memberi perlindungan, pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah itu siapa? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini ayat ini mangkap, orang panggil darjat yang tinggi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada golongan Ansar. Kenapa? Mereka macam mana keadaan pun tetap memberi bantuan, pertolongan, nusrah, tempat tinggal, kediaman, awal kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhijrah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut tentang kelebihan al-Ansar. Allah Ta'ala sebut walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah kata apa? Orang-orang Madinah ni yuhibbuna man hajara ilaihim, suka sangat orang-orang muhajirin berhijrah ke tempat mereka. Kita ni kalau ada orang hijrah tempat kita, kita nak marah. Nah, oh mari pula ni. Puak-puak apa ni dipanggil parti ke apa benda. Kan? Marah kita. Sebab dia parti. Sebab itulah muhajirin, orang tak panggil pelarian, orang panggil hijrah. Orang Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim, suka, sayang kepada orang-orang yang berhijrah. Bukan sakat sayang, wala yajiduna fi anfusihim harajan. Apa ni? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah Ta'ala sebut, dan tidak ada dalam hati mereka sakit hati ataupun rasa hati kepada orang-orang yang berhijrah. Kita tengok ayat penuh.
fi anfusihim wa yu'siruna ala anfusihim wa yu'siruna ala anfusihim, itu sifat yang ketiga. Tengok tanda suratul Hasyri ayat 9. Ada sahabat kita menulis suratul Hasyri ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tanda tuan, Allah Ta'ala sebut di sini orang-orang Madinah, Ansar, mereka mengasihi orang berhijrah. Yuhibbuna, satu. Yang kedua, wala yajiduna fi anfusihim hajatan, dan mereka tidak pula dalam hati mereka perasaan berhajat apa yang telah diberi kepada orang. Mana hak kita bagi ni, dah sekarang ni awak susah saya bantu awak, nanti awak senang tolong saya, tak ada. Pemberian ikhlas mata-mata nak bantu kerana Allah Azza wa Jalla. Mana tidak ada nak pulangan balik, kan? Wala yajiduna fi hajatan mimma utu. Yang ketiga, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Masya Allah, tabarakallah. Mereka juga berhajat, tapi utamakan orang-orang muhajirin. Sebab itulah golongan Ansar ni telah mendapat pujian besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Allah kata apa? Ulaika humul mu'min haqqa, itulah ciri-ciri orang mukmin yang benar. Siapa dia? Ansar menyayangi golongan muhajirin. Orang muhajirin meninggalkan negeri, kampung halaman. Kenapa? Kerana Allah, semata-mata kerana Allah nak menegakkan agama. Ulaika, mereka semua itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Para jemaah sekalian, itu dia panggil hijrah bertempat, tamat. Bila tamat? Tempoh dia tamat bila? Dengan hijrah, dengan pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Tapi hijrah berterusan sampai hari kiamat, iaitulah kita meninggalkan negeri seperti Mekah. Orang Mekah nak solat tak boleh, cara terang-terangan. Harta dia dirampas, dia akan dikhianati, akan dipukul. Kalau kita duduk di negeri yang kita tak boleh nak laksanakan syariat Islam, contohnya kita duduk dalam satu negara komunis contohnya, kan, nak solat pun tak boleh, apa tak boleh, maka kita wajib berhijrah ke negeri lain yang boleh kita menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di kampung ni tak ada orang solat jemaah, surau pun tak ada. Carilah kampung lain, taman lain, pergi beli rumah yang baru atau menyewa rumah yang lain, sebab di sana adanya, tertegaknya syariat Allah Azza wa Jalla. Mari di masjid kita ni ada, mungkin satu masjid tak ada. Saya pergi rumah satu sama kawan, dia kata, maaflah ustaz, di sini kita tak akan dengar azan, kita tak dengar baca Quran, kita dengar salakan anjing dengan lagu-lagu. Kita kata, kenapa kamu beli rumah di sini? Dia kata, saya pun tak tahu masa beli tu, tak tanya pula pemaju siapa jiran tetangga saya. Kata, tak ada surau dia ni, nak buat surau apa semua sekali duduk main sama ada apa ni, belon warna merah ataupun benda-benda lain yang ada. Mana tak ada orang Islam. Tapi tak apalah, dia kata, saya ada kereta, saya ada motor, kita pergilah masjid di luar. Artinya kalau kita duduk di tempat yang tidak sesuai, contohnya di tempat, di negeri yang kita nak didik anak kita secara baik tak boleh, kan, secara Islam tak boleh, baik kita hijrah, pergi ke tempat lain. Kadang-kadang kita duduk dalam satu negeri yang tamadun, maju, hebat, tinggi, saya tak sebutlah nama negara mana, yang pernah saya pergi melawat, sahabat-sahabat kita kata-kata, nampak zahir je ustaz, comel negeri ni, tapi sebenarnya runtuh banyak perkara. Orang asyik duk bunuh diri, banyak maju apa macam tu, kan? Kita nak hidup bukan nak mati. Untuk orang ahli-ahli dunia, mana nak didik anak pun tak boleh. Kita akan dapat hanya apa ni, kehebatan dari dunia, tapi kita akan kerugi anak-anak kita untuk akhirat. Maka kita hijrah. Baik, mana hijrah itu masih berterusan selagi kita tidak mati, mana kita masih lagi berpeluang berhijrah. Ayat ini Allah kata apa? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalau kata rizqun karim, mana rezeki yang limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla.
Apa makna limpah kurnia? Makna pemberian yang luar daripada apa yang kita buat. Itu makna karim. Limpah kurnia itu. Kita macam kita sekarang ni. Bila kita pergi, kita beli pasar. Bagi RM10 dapat sebuku nasi. Betul? Tapi kalau kita pergi rumah orang yang mulia, kita bukan dapat 10 nasi. Nasi dah tak bayar. Dia punya hidangan pula satu meja penuh. Pergi rumah Pak Haji ni. Dia kata, mari saya jemput makan rumah saya. Itu dipanggil rezeki yang karim. Bayar adalah tidak. Makanan pula banyak. Jadi berbeza. Di akhirat esok, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang kamu nak semua dapat. Jangan tanya apa menu yang kita nak makan, apa makanan, apa minuman yang kita nak minum, bagaimana tempat tinggal, tak usah hantar menu dengan Allah. Yang kita berusaha macam mana nak menjadi orang yang beriman sehingga layak kita mendapat tempat dalam syurga nanti, insya-Allah. Kemudian ayat yang terakhir, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ. Dan orang yang beriman sesudah itu, sudah apa? Sesudah Hudaibiyah, sesudah pembukaan kota Mekah, kemudian mereka berhijrah, masih lagi hijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka mereka itulah golongan kamu. Maknanya ayat yang ketiga ni hijrah yang tidak berhenti-henti sampai ke hari kiamat. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dalam pada itu orang-orang yang punya pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak akan setengah yang lain menurut hukum Al-Quran. Tengok nota di bawah, dalam pimpinan Ar-Rahman ada nota, dikata yakni mereka lebih berhak dari orang lain dalam perkara bantu-bantu, dalam perkara mewarisi atau diwarisi harta bendanya. Ingat tak di awal tadi saya sebut, bila orang ini berhijrah, dipersaudarakan dengan muhajirin, dengan ansar, maka kita boleh terima pusaka. Dengan turun ayat Quran ini, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, orang-orang ini berhak, orang yang punya silaturahim, mereka yang berhak menerima pusaka. Maka ayat ini telah membatalkan ayat yang awal yang memberi pusaka kepada Al-Ansar dan Muhajirin ketika dengan persaudaraan. Jadi tamat, kita orang menerima pusaka ni siapa? Iaitulah orang-orang yang ada pertalian silaturahim. Jadi insya-Allah dalam bab pusaka ni, pagi Ahad nanti pukul 9 pagi tengok di Facebook saya, kita akan live perbincangan tentang keindahan Islam dalam bab harta pusaka, insya-Allah. Baiklah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kita kata alhamdulillah, tamatlah tadabbur kita kepada ayat hijrah berdasarkan kepada suratu Al-Anfal ayat 72 dan 75 secara ringkasnya, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita cari lagi ayat-ayat lain untuk kita tadabbur dalam masa yang singkat, tapi satu tajuk, satu topik yang lengkap, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.